Dan buku ni dibaca kepada satu hari bengkel, dan saya adakan lebih kurang dekat 20 bengkel lah buku ni di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita akan buat di Singapura nanti. Singapura pun panggil untuk bentangkan topik ini, dan orang lelaki pun seorang datang. Tu yang pelik tu. Dan saya jual buku ni yang paling banyak beli lelaki. Baik. Dalam masalah rawatan melihat kemaluan wanita, bahawa timbul isu sebagian ulama kita yang kita hormati tentang masalah sudah tiba masanya pakar dipanggil ONG ataupun sakit puan dipelopori oleh wanita. Itu merupakan satu angan-angan yang sangat bagus. Tetapi sebenarnya benda ini tidak banyak kepada fatwa, kerana fatwa sudah ada bagi pandangan saya. Kerana sukar untuk kita nak menentukan semua wanita adalah doktor ONG. Sebab untuk menjadi doktor ONG dia sangat sukar, kerana pekerjaannya tidak seperti doktor yang lain. Kalau nak bersalin dia bukan boleh tunggu esok, dia nak bersalin begitu saja. Kalau pemberdayaan lain boleh tunggu pagi, tapi kalau bersalin tidak. Dan dia punya kadang-kadang nak tarik bayi tu orang lelaki yang lebih kuat. Orang perempuan kadang-kadang dia tarik dia terpelanting. Jadi kita melihat kepada di antara idea dengan reality itu sangat bagus. Tetapi untuk kita nak menghapuskan wanita lelaki menjadi sakit perempuan, itu satu benda yang agak sukar, kerana ia benda yang berzaman. Tak ada zaman yang sunyi daripada pakar yang kita katakan daripada golongan lelaki. Tapi ia tidak beranjak kepada fatwa, sebab fatwa ni dia menyelesaikan soalan. Sebab kalau kita katakan di hospital tiba-tiba yang ada doktor lelaki saja, kita fatwakan harus. Kalau ada yang perempuan, kita katakan haram. Sebab kalau kita menyatakan wanita-wanita wajib ambil ONG, mereka tidak mampu dan akhirnya mereka gagal untuk menjadi specialized yang mantap, itu akan menyebabkan berlaku kesusahan pada hari esok. Sebab itu angan-angan ini sangat benda yang kita hargai. Tapi bila kita analisa, sebenarnya kita tidak perlu kepada pertukaran pengajian kepada wanita menjadi pakar ONG, kerana ia bukan boleh paksaan. Dia merupakan minat, dan ramai kita interview mereka tak minat jadi pakar ONG. Yang ada lelaki, Dr. Tambi, ada wanita sedikit. Tapi kita katakan, kita meletakkan dawabit. Di sini kita pentingkan fatwa, sebab fatwa dah ada. Maknanya bila kita boleh guna lelaki ketika mana tidak ada doktor perempuan. Bukan makna tidak ada doktor perempuan ni kita kena cari 1 KL. Kita pergi hospital kerajaan, kita masuk Banggali nak sambut. Ya, ketika itu kita salah diri sajalah, takkan nak beranak. Ini doktor lelaki lari. Mana boleh lari begitu. Dia maksudnya ketika mana kita boleh memilih. Maknanya bila kita nak rawatan, kita memilih ini doktor lelaki, ini doktor perempuan. Tapi dia nak bersalin dah, doktor Banggali yang datang, itu ketika itu darurat. Maknanya kita dah nak bersalin. Tapi kita boleh memilih bahawa kita nak dia rawat dalam bulan 7, 8, itu kita pilih doktor perempuan. Tapi bagi mereka yang tidak ada wang, bagi ada wang pergi swasta, dia boleh pilih mana-mana doktor perempuan. Tapi orang yang miskin, dia pergi hospital, bukan dia yang buat pilihan, yang datang itu doktor berdasarkan tugas yang diberikan. Sebab itu isu ni saya melihat dia tidaklah satu benda yang besar sangat, kerana kita mempunyai dawabit fatwa, dan fatwa tidak menghalang seseorang lelaki yang mempunyai kepakaran untuk menyambut bayi janin walaupun terdedah kepada aurat. Kita telah meletakkan etika seorang doktor tidak boleh menceritakan kemaluan tersebut kepada orang lain. Nanti dia balik, hantar tak makcik tu begitu. Dia tak boleh, dia mesti menyimpan rahsia. Tapi yang berlaku sekarang ni, doktor tu kadang-kadang dia cerita kepada kawan-kawan dia, tidak boleh. Sebagian doktor yang tidak bertakwa, mereka menyebarkan rahsia-rahsia pesakit. Ini bercanggah dengan sumpah mereka. Mereka dalam enakmen doktor, kalau mereka ada sumpah, tengok aku janji, ni disepakati oleh semua doktor-doktor Muslim seluruh dunia. Dia ada buku dia, iaitu sumpah janji yang telah disumpah oleh semua doktor bahawa mereka akan menyimpan rahsia-rahsia pesakit. Dia tidak boleh ada keluar ni, pakcik tu sakit macam mana, tak boleh. Kita tidak boleh mendedahkan rahsia pesakit. Kalau dia nak dedah, dia dedah. Tapi sebagai doktor, dia tidak boleh. Begitu dengan melihat aurat. Jadi senang sahaja keadaan yang diberikan. Bila kita pergi satu kawasan, cara idea, tapi realiti susah. Kita kena cari doktor yang sama pakar. Kalau semua 4 golongan ini sama pakar, doktor Muslim wanita, doktor Muslim lelaki, doktor non-Muslim wanita, doktor wanita yang lelaki yang non-Muslim, kita kena pilih doktor wanita yang Muslim dulu. Tapi bolehkah kita jumpa dalam zaman sekarang ni? Sukar. Bukan kita yang menyusun. Kita pergi, yang menyusun dalam hospital. Jadi kita terikat dengan ahkam
yang kita katakan fatwa sama ada hajat ataupun darurat, kita terikut dan khadi'atun kepada undang-undang yang diberikan. Jadi mudah untuk kita tidaklah jadi isu yang besar. Okey, kalau tidak ada doktor muslim wanita, kita berpindah kepada doktor wanita non muslim. Kerana lebih menjaga maruah kita lah. Bukan kita ni masuk perempuan lah, anak saya lelaki. Saya tengok kita ni, saya perempuan pula ni. Janggut ada ni. Okey. Kalau tidak ada doktor wanita non muslim, berpindah kepada doktor lelaki muslim. Kalau tidak ada, boleh berpindah kepada doktor lelaki non muslim. Tetapi kesemuanya alhamdulillah zaman sekarang ni etika mereka ada. Kalau ada penyebaran maklumat, kita boleh hukum mereka, maka kita berinteraksi dengan tidaklah berasa bersalah. Sebab sebagai saya tengok di Facebook, mereka tulis inilah, bukan senang nak buat perubahan. Bagi orang yang di luar, senang untuk kita menyatakan. Tapi kalau kita duduk bersama doktor, susah untuk kita mempraktikkan. Jadi kita dalam untuk mengubah suasana ini, insya-Allah sedikit demi sedikit, tapi tidak lupa kepada fatwa yang telah disediakan oleh ulama. Dalam keadaan sedemikian, kita boleh pergi kepada doktor lelaki sekiranya di sana tidak ada kepakaran daripada pihak wanita. Dan ini lebih menyenangkan kehidupan masyarakat, kerana maqasid syar'i kita ingin mentasih muamalat. Kita sedaya upaya memberikan kemudahan muamalat kepada masyarakat. Ini sebahagian daripada perbincangan kita yang ringkas. Sebab bab yang terakhir dalam bab pertama ini, dia ada masalah khatan wanita. Dan itu benda yang dibincangkan di peringkat antarabangsa, di mana di Afrika ataupun khususnya di Mesir, wanita yang dikhatankan, mereka potong klitoris secara total. Dari sudut saintifik ONG dia, kalau kita buang klitoris atau biji daripada wanita, dia tidak ada lagi kelazatan bersama suami dia. Sebab itu di Mesir pada tahun 2008, Azhar bersama Darul Ifta mengharamkan khatan ke atas wanita. Melainkan kalau diperlukan untuk kepada wanita yang kuat syahwat, dia kata, tapi diwajibkan pergi kepada klinik-klinik pakar. Adapun yang berlaku di Malaysia, tidak ada kes yang memotong klitoris secara total. Maka kita melihat Jabatan Fatwa Malaysia mewajibkan khatan. Cuma kepada orang tertentu seperti mu'alaf dah tua dah, takkan lagi tak nak khatan. Umur 70 dah, tapi biarkanlah sampai dia meninggal. Tapi umur 70 nak khatan pun doktor pun penimpa lah. Sebab tu orang ni nak sembuh lambat. Nak gajinya apa kita tak tahu. Jadi ini sebahagian dari perbincangan fik wanita. InsyaAllah kalau lelaki kita cuba fikir apa yang keistimewaan tentang lelaki. Kita akan berbincang pada hari masa akan datang. Kita buka soalan kalau ada soalan, kalau ada confuse sana, kalau ada perbincangan pada masa akan datang, insya-Allah kita cuba bincangkan lagi lanjutan. Tapi di sini ada Ustaz Ramadan, ada Ustaz Syam, ada Ustaz Firdaus, mungkin boleh tanya, boleh hurai lebih detail daripada saya, insya-Allah. Kita buka soalan. Jangan malu-malu, insya-Allah. Kalau malu tulis surat, kiriman saja. Ada soalan? Silakan. Ya. Cakap Ustaz, sebab setengah pendapat mengatakan perempuan dan lelaki itu boleh membaca Quran, sebab dalam Quran tak ada larangan-larangan untuk perempuan lelaki membaca Quran. And mungkin another rationale is sebab kalau belajar tahfiz perempuan. Okey, dalam buku ni ada huraian dia, tapi saya terangkan. Masalah ini berlaku khilaf daripada hadis yang melarang wanita baca Quran, dan hadis ini masalah sebagian mereka mendaifkan, dan masalah daif pun sebagian ulama 4 mazhab berhujah dengan hadis daif. Ini masalah yang timbul. Cuma bila zaman kita lebih akademik, sebagian ulama menolak penggunaan hadis daif. Tetapi kalau kita mengkaji dari sudut usul fiqh secara mendalam, 4 mazhab daripada Syafi'i sampai kepada Hanafi menggunakan hadis yang disepakati daif. Memang daif, bukan daif dalam istilah Imam Ahmad yang kata hadis hasan, tak. Memang daif sungguh. Jadi metodologi yang berlainan. Maka hasillah 2 pendapat. Maka pendapat jumhur melarang wanita membaca Al-Quran, melainkan mazhab Maliki dia keluar daripada pandangan umum kepada khusus kepada mereka yang hafiz Quran atau guru Quran. Dia boleh mengulang semula bacaan-bacaan yang dia telah hafal. Untuk menambah tidak boleh. Okey. Jadi kita melihat di sini ini pada bahagian yang pertama. Di sana ada pendapat Ibnu Hazm dan sebagai tabi'in. Mereka menyatakan bahawa pembacaan Al-Quran tidak dilarang kepada wanita haid, kerana ayat Quran yang menyebutkan la yamassu illal mutahharun, yang hujah yang digunakan itu hanyalah malaikat, dan hadis itu hadis dhaif. Maka mereka menyatakan boleh wanita membaca Al-Quran. Jadi pendapat 2 ini masing-masing ada sandaran dan logikal dia. Maka kita kena bagi satu kefahaman tentang ibadat. Ibadat kita boleh dapat pahala melalui melakukan dan melalui meninggalkan.
Kalaulah kita yakin dengan pendapat yang dia diberikan oleh pendapat jumhur, itu wanita yang bukan hafiz Quran tidak boleh membaca Al-Quran, maka kalau dia tenang hati, dalam hati dia, saya rasa pendapat ini saya pegang. Okey, maka dia niat tinggalkan Quran kerana Allah, dia akan diberi pahala di atas meninggalkan bacaan Quran. Tapi bagi mereka yang senang hati dengan pendapat Ibnu Hazm, dia boleh mengikut. Kerana metodologi yang kita bawa ini dipanggil satu manhaj option. Saya tidak mahu bagi satu keputusan kerana masing-masing menggunakan akal. Yang mana dia rasa tenang dengan menggunakan kaedah istafti qalbak. Masing-masing ada hati dan dua ni pendapat yang bagus. Contohnya ada dua doktor di hadapan puan. Puan tenang yang mana satu. Ketika itu bukan lagi saya yang bagi keputusan. Tuan pilih di antara dua ini, Dr. Maniam ataupun Dr. Manikam contohnya, yang mana lebih dekat dengan hati puan. Saya salah seorang terpikat. Jadi dalam masalah ini, kalau saya katakan pendapat ini, maka kata ustaz ni ketinggalan lah, ustaz ni apa lah. Ini manhaj yang bersifat fatwa, tapi metodologi fiqh sebagai bahis ataupun researcher, dia memberi pilihan kepada masyarakat sebagai satu pilihan. Kalau puan rasa pendapat Ibnu Hazm yang anak-anak muda sekarang ni dia lebih cenderung kepada pendapat ini, saya katakan ahlan wa sahlan, sekiranya dia tenang, syarat dia tenang dengan hati, maka dia boleh beramal dengan pendapat Ibnu Hazm tanpa membeli golongan wanita yang enggan membaca Al-Quran ketika haid. Jadi kedua pendapat ini adalah sah, boleh bertaklid, dan doktor memilih pendapat membolehkan wanita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita tanya sebagai ulama yang lain, dia tidak mahu. Jadi apa conclusionnya? Tanya apa hati puan, yang mana lebih dekat dengan hati puan. Ini di antara kaedah usul, apabila berlaku dua pertemuan pendapat di kalangan ulama yang siqah, maka pilih yang dekat dengan hati kita. Tapi nak menyentuh Al-Quran tu kena ada wuduk lah. Tak perlu dah, baca pun boleh. Bila baca boleh, sentuh pun tidak mengapa. Jelas ha? Panjang kronologi dia. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mendapatkan penjelasan Ustaz dalam isu tentang berjabat tangan. Okey. Di mana dalam situasi seorang perempuan seorang lelaki telah menghulurkan tangan kepada seorang wanita. Lelaki itu merupakan non-Muslim, satu. Okey. Dalam keadaan kedua adalah di mana seorang lelaki yang bertalian saudara, maknanya saudara lelaki, sepupu misalnya, yang bukan muhrim, yang dibolehkan untuk kita berkahwin, menghulurkan tangan kepada kita sebagai seorang wanita. Apakah hukumnya? Okey, saya nak buat satu benda. Jangan sebut muhrim. Muhrim ni orang berhaji. Okey. Itu benda. Orang muhrim tak akan buat maksiat. Dia nak cukup kepala tak boleh. Dia mahram maksud dia. Sama dia ditangkap halal bersama yang bukan muhrim. Yalah bukan muhrim, dia duduk di muhrimnya di Mekah. Okey. Lawak yang menangis ha. Okey. Ittifaq a'immah arba'ah. Atau 4 mazhab sepakat bahawasanya bersalam dengan wanita adalah haram. Melainkan mazhab Hanafi yang membolehkan seorang lelaki bersalam dengan wanita yang sudah tua. Apa alasan dia? Kerana tidak ada syahwat. Madinatul syahwah tidak ada. Tetapi sebagian ulama seperti guru saya seperti Dr. Sa'dul Musa Ilali ataupun Dr. Ahmad Tayyib dan sebagian ulama seperti Syekh Qaradawi menganggap salam itu benda yang tidak afdal. Okey. Dan saya pernah bertanya kepada masyayikh di Azhar, kalaulah terpaksa, mana kita yang di orang 10 tangan kepada kita, apa penyelesaian dia? Tambah-tambah kalau kita bersalam dengan agung, dengan menteri, dengan Datin Seri Rosmah, kan? Tak kita. Apa yang penyelesaian? Cara praktikal yang saya buat, saya salam dalam keadaan dengan segera. Beramal dengan konsep pada hajat dan sebagainya. Kerana di sana ulama meringankan beban kepada orang yang diperlukan. Tapi kita jangan hulur tangan. Yang bagusnya kita sediakan sarung tangan dan kita salam dalam keadaan yang sekejap saja. Cuma kalau kita belajar image, sepatutnya lady first. Kita perempuan yang tunjuk begini. Tapi kadang di Malaysia dia tidak ada kefahaman sedemikian apa yang berlaku. Tapi benda ni jangan dipopularkan dalam bentuk fatwa. Fatwa kita harapkan. Tapi kalau kita dalam ini dipanggil fatwa khassah dalam istilah dia. Kalau kita terpaksa tiba-tiba orang salam dan dia mungkin orang besar dan sebagainya, kita tak dapat nak elak dapat. Kita salam dengan cepat. Dan kemudian itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatwa satu perkara, tapi mualajah kes individu satu perkara yang lain. Sebab itu kalau kita melihat sebagai masyayikh kita di Mesir, kalau orang yang jumpa mereka salam, dia salam. Kerana apa? Nak menjaga perasaan mereka, dan ini kebanyakan terlibat dalam politik. Tapi benda tidak bagus sebenarnya.
Kalau boleh kita inginkan tidak berlaku persalaman di antara lelaki dan wanita. Tapi kalau berlaku juga, apa tindakan kita bersalah dalam masa yang sekejap, dan lebih bagus kalau ada stokin tangan dan ia tidak diwar-warkan kepada dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Kes begini saya tahu sebab mungkin di Maybank kita bekerja, berjumpa dengan ramai orang, khusus di hospital begitu sebab doktor terlibat kadang bos India dan dia tidak faham, jadi kita fokuskan kepada masalah peribadi, tapi yang penting selepas itu kita beristighfar. Kalau boleh kita buat macam itu saja. Okey, tapi pendapat yang bagus dipegang ialah haram kerana kita melihat kefasadan itu begitu banyak. Tapi kita rasa macam terpaksa, kita salam dengan sekejap, baru kita istighfar. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada soalan? Habis kita mayang pun, no? Okey, terima kasih semua. Saya mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefakihan dalam agama, memberikan kita minat dalam agama. Dan siapa yang berminat, ada buku Dr. Zulkifli Bakri, buku sangat bagus. Harganya RM5 saja promosi. Kemudian ada satu bakal lagi, dan buku Ustaz Izzat Abdul Qadir, Bolehkah Berkapul, dengan harga RM16. Bolehkah berkapul sudah tentu, cuma kapul tu macam mana? Tak berkapul duduk di gua kan. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Ramadan dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.